Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan pengalaman saya mengikuti kursus rock climbing yang terletak di Bau, Sarawak. Memanjat dinding batu atau lebih dikenali sebagai rock climbing merupakan salah satu sukan yang dikategorikan sebagai extreme game. Jadi untuk pagi itu kita ada mengucapkan selamat datang lah dengan semua dekat tempat tu. Siapa pernah tempat tu? Selesai sesi pengenalan, kami bergerak menuju ke dinding. Rock climbing merupakan sukan di mana peserta perlu mendaki, menuruni dan juga menyeberangi laluan berbatu. Pada masa ini, lead climber sedang membuat laluan untuk para peserta. Risiko untuk lead climber memang sangat tinggi. Lapan mm kekuatan tali itu adalah 14 ke 18 kN bersamaan dengan 1800 kg. 1 kN bersamaan 100 kg. Okey. Tali itu tali dinamik tu biasanya digunakan untuk rock climbing. Sebabnya lebih bila kita jatuh nak ada anjaran spring. Seat seperti statiknya ada jalan, ada spring. Biasa statik saya dah lah. Statiknya biasa untuk kegunaan apa? Outsling. Outsling, tahu? Nulintik dari atas ke bawah. Okey. Ada tali sikit tu adalah semi statik. Dia dua-dua boleh pakai. Statik yang saiz 10 mm. Semi statik sesuai digunakan dua aktiviti, rock climbing dengan outsling ataupun descending. Untuk kena tetap. Okey. Lalatan kedua. Alright, thank you. Okey, harness. Lalatan utama harness yang tuan-tuan dah pakai, harness. Seat harness ataupun sport harness. Okey, bahagian-bahagian harness pula adalah berbagai bahagian. Ni dipanggil leg loop. Yang sebelah kaki. Yang di tengah ni adalah gear loop. Ingat tak? Yang ni di pinggang ni waist loop. Untuk tekan. Pasal pemakaian. Yang ni di pinggang ni gear loop. Ada yang pakai gear loop. Ada yang disediakan? Ya, gear loop. Gear ya adalah 5 kg je. Si boleh lebih. Si boleh kurang. Jangan sekali-kali kah karabina lah. Okey. Okey, next. Ada nota kan? Okey. Yang di tangan saya adalah karabina. Okey. Yang bentuk D-shape. Screw. Karabina. Kekuatan karabina ni adalah 22 kN. Ingat, berapa 22 kN? 1 kN bersamaan 1 kg. 1 kg. Okey. Yang ni adalah twist lock. Karabina juga. Dia twist buka. Twist lock. Berbeza dengan yang tu kita tak pusing. Buka. Okey. Next. Tu adalah delay device ataupun dipanggil ATC, Air Traffic Controller. Biasa dipakai rock climbing. Pakai delay device. Delay. Digunakan delay. Okey. Yang ni adalah gri. Sama juga. Gri. Sama juga. Pancanya sama dengan delay device. Tandem biasa digunakan untuk membuat apa? Anchoring,
flying fork. Itulah nama tandem. Okey. Itu adalah single pulley. Biasalah. Single pulley. Nampaknya sikit ya. Okay. Yang itu adalah quick draw ataupun runner. Okey. Dia ada bend gate 3, strike gate 3. Strike gate biasanya kita gunakan untuk pada anchor. Yang bend gate adalah untuk tali. Ya, mudah je. Masuk tu. Kita nak buka. Sebab yang dia gunakan dia guna macam untuk mudah untuk kita tali. Okey. Tiga ataupun 3/8 lah. 3/8. Pancanya sama juga macam ATC bila device. 3/8 lah namanya. Kekuatan adalah 25 kN. Boleh nampung. 2 tan setengah lah yang boleh nampung. Webbing. Tu adalah webbing. Ataupun sling. Orang panggil biasa orang panggil sling. Digunakan untuk jadi anchor, jadi harness pun boleh, tidak ada masalah. Jadi tahu ikat dah. Dia tahu. Ikat dah mutar dah emergency, tidak harness. Okey, itulah boleh jadi harness, tidak ada masalah. Kekuatan itu adalah lebih kurang 44 kN. Sikit tu. Dia boleh nampung. Okey. Next. Helmet adalah peralatan utama semasa rock climbing. Okey. Kamu macam tu orang yang tiada berkenaan tempat tu nak. Jangan sekali pakai helmet. Mesti yang dekat-dekat tu masa aktiviti rock climbing jalankan, kamu mesti wajib pakai helmet. Mesti pakai helmet. Jauh. Ataupun pergi jauh sikit lah. Okay? Wajib helmet. Pakai helmet terus. Okay. Yang tu adalah kabina juga. D-shell. Ya, steel pun. Yang lain cuma alloy. Okay. Ada sikit lagi runner tadi. Ya, wire gate. Wire gate. Yang lain wire gate pun. Okay. Ada apa-apa soalan? Alatan? Tiga. Dah pegang kau. Dah. Oh, cuma apa? Okey, tu dah lah. Lupa sorry ya. Sikit. Ascender ataupun jumar orang pakai. Biasa digunakan untuk free climbing. Ya. Bacanya cuma naik. Klik naik apa? Naik. Masuk tu webinar. Oh. Dia tahu dia naik je. Turun je tahu. Okey. Turun je tahu. Naik je. Okey. Biasa aja pakai orang apa? Free climbing lah. Biasanya okey. Okey. Jalan lah. Ada apa-apa soalan peralatan? Tanya. Jangan malu tanya. Sebelum kita ikatan. Turun. Pusing. Pusing. Satu kali. Satu kali. Balas. Pusing. Jadi. Ajar kecak. Okey, pusing sikit. Masuk. Dalam. Pusing sekali. Salah. Belakang. Okey. Masuk. Masuk. Okey. Masuk. Oh. Tarik. Kemaskan ikatan hand knot untuk mematikan ujung tali tu. Okey. Overhand. Knot. Knot. Pusing jatuh Okey. 1, 2. Masuk ke lubang tu. Yang dah dipusing tadi ya. Masuk lubang. Lubang yang tu. Okey. Masuk. Dah. Panjang. Macam mana tadi? Ulang. Saya macam kiri. Okey. Betul tak? Tadi.
Pusing je 2 kali. Okey, pusing. Agak-agak je lah. Lepas tu kita adjust lah. Kisah pusing daripada belakang ni. Berapa kali? Pusing je. 2 kali. 2. 2. 2. Masuk. Contoh. Ada lubang. Ada lubang. Lubang dua-dua. Masuk je. Masuk Okey. yang tali yang tu. Masuk. Alright. Okey. Jom kita Matikan try. ujung tali. Mematikan. Bila loop. Okey. Bila loop. Okey. Ingat sambung terus Kalau tahu akan climb lah. Baik. Okey. Pasal ikatan kedua. 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 Tadi tu tanya. Ketiga lah sebab kita tambah tadi. Overhead knot. 3 lah kira. Figure of 8 follow through. Okey. Kita bola single lock. Single loop. Okey. Sah. Sah. Okey, tadi tu. Dah? Okey. Pusing. Okey, betul lah. Nombor 8. Pusing nombor 1. Okey, pusing. Pusing. Nombor 8. Okey. Nombor 8. Okey. Masuk. Masuk. Masuk di mana dia keluar? Okey. Okey. Mana-mana lah. Mana? Tu. Okey, lihat nomor 4 dah. Nomor 4. Okey, nomor 8 lah. Yang masuk tadi tak? Dua balik. Ikut jalannya pun. Ikut mana dia? Begitu. Ikut. Pusing. Okey. Ikut je. Ikut. Okey. Last. Masuk Dah, dalam. jadi. Okey. Okey. Contoh kita asyik pakai karabina lagi. Karabina. Kita masukkan terus. Masukkan terus. Buat. Masuk ke yellow. Itu fungsi dia. Yellow tak nah. Bila loop. Bila loop masuk. Bila loop. Tarik terus. Adjust. Masuk dalam tu lah. Masuk. Okey. Ini kalau tak ada karabina. Kiranya tak ada karabina, kita ikat macam tu lah. Kalau ada tak perlulah dah. Itu Kiranya fungsi ada dia. karabina, just lilit saja begitu. Ikut yang tadilah yang first dulu lah. Loop ya, okey. saya. Figure 8 loop, okey. So overhand knot, Double overhand knot. double overhand knot, close, okey. 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 Tengok tu sesuai. Tengok tu sesuai. Tidak dapat. Ya kah? Dapat tengok. Disarankan Itu pernah climbing. Apa? Climb okey. Kecuali delay lah. Masuk. Okey, shock back. Ni. Demo ya. Warna tight yang kayak bilik on lah. Tight. Tight aja. Yang application. Application kita kena pilih. Bilik on apa tadi? Untuk naik. Ada batu kah? Jadi Faham. Explain sekali. Dia contoh, okey, kita as a climber, kita madah kita nak climb, pun tak dah kita ready akan ah. madah, on belay. Jadi belay akan belay on. Dia akan start ready untuk belay. Kata demo. Saya dah Demo kita. Gua tahu faham. Nervous. Kita climb pas semua kata cincin, jam buka jam, Gelang jam semua buka lah. Tudung masuk ke dalam. Cincin tu sangkut semua lah. Bola tali. Okey. Masukkan. Lubang yang besar tu. Bagian apa? Hidung itu. Stop. Dan. Okey. Jadi macam tu. Okey. Kita urangkan aja dekat saja lah. Climb lah. Okey.
Kan? Kevina. Yang kecil tu dekat Kevina. Oh, nak pedak. Kan? Lock. Okey, pakai pilih ya. Tu climber nah. Okey. So orang mesti double check ni balik. Double check semuanya. Waist loop-nya ke leg loop, knee loop, ikatan semua mesti kemas. Jangan sekali lepas hendak. Ya, Double check. Tu risiko. Komunikasi penting. Helmet semua mesti ketat. Okey. Masa pendakian kaki yang dalam 2 meter ke 4 meter, kita jangan jauh dari wall tu. Bila dia dah tinggi, kita jarakkan sedikit supaya sedang penglihatan kita. Jangan sekali bila kawan tuan nak tukar lain kawan lain. Kawan tengah climb atas. Jangan lah. Yang si kenaan, jangan di situ ah. Jauhkan sedikit. Konsep dah ini. Okey, komunikasi. Okey. Climb all. Delay on. Dengar. On delay. Delay on. Mesti jawab. Mesti jawab. Okey? On. Climb. Climb. Saya gate suara ada eh. Kaki tanda. Ingat dah tu ada step juga tu. Yang pakai delay. Mesti 1, 2, 3, 4, 5. Side ke apa. Okay, bila dalam keadaan nak climb, make sure korang cakap dengan Bilaya climb. Bila climb, Bilaya akan fokus untuk bagi tali tight ataupun tali slack. Okay, boleh. Slack longgar. Pakai apa yang slack, apa masukkan tight. Tight ketat. Tight ketat. Slack longgar. Slide lepas. Lepas lah. Apa? Okay. Bila saya nak climb, saya kena cakap, okay, climb. Oh, slide. Oh, okay. Okay, let's say tengah climb, orang punya tangan pump. Aduh, tak dapat lagi lah. Aduh. Pump. Krem. Krem, okey. Okay. Kena cakap dengan bilik. Tight. 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 Orang boleh lepas. Faham tak? Bagi tight supaya Faham tak? bangka-bangka. Okay, tight. Orang tak akan pergi ke bawah. Okay, bila dah rest, dah cheer, dah relax. Okay, korang nak climb lagi, cakap dengan Bilaya. Okay, climb. Oh. Climb balik. Okay, biasa. Biasa. Ya, boleh faham tak? Okay, kalau nak climb, make sure korang pakai teori cicak. Ah. Cicak main kah? Spiderman. Kaki naik, tangan pun naik. Boleh tak? Okay. Aduh. Boleh aku naik ni. Kaki naik, tangan pun naik. Aha. Jangan kaki naik, tangan macam ni. Oh, I see. Okay. Boleh? Tight. Okay, let's say korang dah sampai puncak. Dah sampai dia punya anchor point. Okay, korang cakap tight. Okay, bila tight, ready. Dah ambil gambar, dah safety apa semua. Okay, cakap dengan Bilaya. Down. Bila down. Okay, korang lepas kaki, lepas tangan. Jangan lepas kaki pula. Buat dalam kedudukan duduk. Okay. L-shape. Okay, tight. Okay. Buat dalam keadaan L-shape.
Tak perlu pegang apa-apa. Tak perlu korang nak macam ni ke apa-apa. Tak perlu. Lepas ya. Besar belakang, turun. Kontrol, pakai kaki. Kontrol. Yang pilih ya. Tengok ah. Sekarang. Okey. Kanan, belakang. Lock kali. Pas, kontrol. Sikit. Okey, communication dengan bilayer. Macam saya cakap tadi. Down. Down. Atur kaki. Atur. Oh, tak payah sentuh apa-apa. Itulah maknanya free kan. Sampai dekat bawah. Okey, select. Bila dia akan select dia punya tali, kita pun dah sampai dekat bawah. Off delay. Bila dia cakap off delay, delay akan jawab delay off. Save. Kawan belakang. Au. Okey. Nyawa atas. Fokus. Nyawa climber. Okey. Dengan G fokus je. Faham? Jaya dengan tali, jaya. Saiz. Contoh Ranga ataupun dalam bahasa pengakapnya bunga keti. Oh, bunga keti. Macam pernah belajar je. Okey, kami masuk. Kami beri gambaran tak? Okey. Okey. Alright. So ni akan masuk untuk dan bunga keti. Dua tali. Menyambung dua tali sama saiz. Contoh tali tok dengan tali ya. Mun si sama saiz, kami keluarkan sikit ya. Ni masuk dalam tok. Tok si sama saiz. Tok bentuknya. Tok namanya reef knot.
Saya ada tali ni. Contoh tali besar, tali kecil boleh lah. Ya sih sama. Okey, jom kita belajar. Tambah sikit lah. Jom. Macam tu nama loop. Setiap perkataan tali ni ada reef, ada knot, ada botting, ada loop. Okey. Dah. Ambil bola macam tu lah. Segi batok. Okey. Masuk ke dalam. Dari belakang. Masuk ke dalam. Kita orang pusing sebelah tu. Pusing ke sebelah. Ke depan. Ke depan. Okey. Pergi ke berhadapan dengan kita. Dekat yang masuk di dalam tu je. Jangan kita masuk di celah tali tu. Bukan. Masuk dalam tu je. Ikut aliran dia. Dia akan jadi macam tu. Coba. Okey, lulus. Okey, kita pergi seat band balik. Okey. Seat band. Then? Ya. Dah. Ambil tali ujung tu. Ya. Keluarkan sikit. Keluarkan sikit. Jangan keluar habis. Tahan. Okey, masuk di celah jari. Celah tali sebelah tu. Masuk ya. Automatik ni akan jadi. Yes, betul. Ni akan jadi. Okay, Untuk menyambung dua tali masuk tu. Yes. Okay. Masuk situ. Betul. Seorang jurulatih outdoor juga. Satu under Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia dan naungan under JBS lah. Dan satu lagi sebab saya akan bagi pasal bantu mula. Jadi elok saya bagi tahu juga saya seorang itulah senior medical assistant di emergency department di SGH lah sekarang. Okey, jadi saya akan bagi mengenai dua perkara sedikit sebanyak. Sebab kita ambil cepat sebab kita nak climb lagi lepas ni ya. Tak ambil masa. Satu mengenai keselamatan di sewaktu terutamanya climbing lah. Okey. Satu saya bagi kepada 3 aspek lah paling utama lah. Satu is persekitaran lah ataupun tempat yang kita akan daki, iaitu wall lah sendiri lah. Okay, pastikan keselamatan kita lihatlah ada tidak perkara ataupun benda-benda yang mengancam lah. Contoh binatang lah. Biasa tempat ni kita tak ada sikat kadang yang ular kah apa semua. Kita lihat kalau clear, okey. Satu kita lihat sama ada batu ataupun yang kata orang tadi inggil lah ataupun longgar-longgar. Disebabkan itu dah ada lead line ataupun orang yang first kali pasang tali di atas itu dipanggil sebagai lead line. Yang kamu orang buat semua tu adalah top rope punya climb, yang mana tali sudah dipasang di anchor atas kali. Jadi lead line sebenarnya lebih lagi risiko dia sebab dia bergantung kepada anchor last kali dia. Betul tak? Anchor satu dia punya quick draw di bawah, tiba-tiba terpasang lagi dia naik. Kalau dia fall dia akan free fall sampai ke satu lagi. Jadi lebih berisiko lagi, tapi untuk orang yang lebih pro lah. Jadi kalau untuk yang top rope okey sikit sebab dia ada anchor di atas kali. Jadi kalau apa-apa belayer boleh tarik dia. Okey. Dan dari segi keselamatan tempat, satu tengok dari segi pokok ke semua clear ke apa semua. Kawasan kita, sekeliling kita tak licin tak apa. Okey. Dan kita lihat juga dari segi cuaca. Kalau diikutkan lah hujan lebat, kilat, untuk kalau cuaca tak elok, hujan, kita elak untuk climb. Sebab satu is air, dia makin licin. Kita risau dengan satu climber, satu lagi tali lah. Dan satu lagi kalau hujan biasanya dengan angin semua kita takut batu ke apa ataupun jatuh ke apa dan kayu. Dan tapi memandangkan tempat semalam kawasan ni terlindung, jadi kita boleh proceed lah. Okey. Jadi itu sedikit banyak mengenai tempat. Satu lagi climber. Mengenai climber, kalau pastikan awak punya peralatan, equipment pada diri sendiri adalah betul dipasang dan juga ngam sesuai dengan diri anda, iaitu helmet yang dipasang dengan ngam fit. Jangan terlalu over sangat ketat, nanti longgar, nanti susah pula nak bernafas. Jangan longgar sangat sebab tengok semalam saya rasa ada satu soal dia terhentak terus ke batu. Kalau tak ada helmet direct ke kepala, memang cedera. Itu salah satu. Satunya lagi adalah harness. Sudah pasang, pastikan dia punya harness juga, kalau ikutkan dia ada size juga. Dan satu lagi dipasang dengan satu ngam. Jangan terlalu ketat, over sangat, dan jangan terlalu longgar. Bila dia terlalu longgar, yang pernah berlaku is dia jatuh, fall, dan dia boleh menyentak. Jadi kita risaukan mungkin tulang belakang takut saja. Jadi kena ngam-ngam. Tak dapat terlalu ketat. Sebab itu kalau kita dah pakai harness, salah satu teknik is kita sukat dengan tangan di dalam, masih boleh masuk. Okey. Dan pastikan dia ada loop dia. Dia ada waist loop
yang di pinggang ni dipanggil di bahasa harness leg loop. Leg loop ni kena kita ketatkan juga. Dan kalau boleh double buckle dia kata. Lepas kita ketat, kita masukkan lagi. Okey. Dan satu lagi yang penting juga selain daripada carabiner dan ni kasut climb. Kalau ikutkan, tapi kita bukan pro punya climber, so apa yang sesuai lah. Jadi kasut climb kalau ikutkan dia memang, jangan heran kita tengok kalau ikutkan dia punya tapak memang macam ni, licin je. Dia ketat macam tu. Sebab apa? Dia perlu grip di batu. Kalau tak saya, siapa yang guna kasut sukan semalam memang Saya lah. Tak boleh nak pijak. Dia tak grip. Dan kalau ikutkan, kalau kasut climb, actually dia sepatutnya ngam-ngam ataupun lebih kecil daripada kaki, supaya kadang kalau climber lain begitu dia akan sepatutnya ada sedikit membengkok kaki dalam tu. Bukan dia ngam-ngam dan tak guna spokin biasa. So tengok climber dia memang kan guna kasut climb untuk climb je. Chalk untuk memastikan grip lebih lagi. Okey. Itulah untuk climber. Dan satu lagi belayer. Belayer fungsi dia akan melihat keselamatan climber. Jangan layap kata orang, ataupun jangan terlalu tak memerhatikan climber lah. Okey. Dan okey, tali jangan pijak. Dan satu lagi yang paling penting ini adalah climbing field ataupun kawasan climb. Kalau ikutkan untuk masuk ke dalam kawasan climbing kena guna helmet sepatutnya. Tak boleh tak guna helmet. Situ Mesti. Situ kalau kita orang kalau kita orang punya senior di Semenanjung ataupun bos di Semenanjung tengok dalam gambar tu ada memang kategori lah. So kena guna helmet, mesti ada. Kalau tak ada helmet tak boleh masuk dalam climbing field ni. Lepas tu kita tengok bila dia guna helmet juga. Okey. Tu sedikit sebanyak dah ringkas mengenai climbing safety lah, sedikit sebanyak. Lebih lagi sila ikutlah climbing program lain. Tak semestinya KLK saja, sebab ada juga tim-tim lain yang buat. Jadi boleh sertai. Kami open. Sebab kami cuma nak mengangkat ataupun mengaktifkan bidang outdoor di Sarawak sebenarnya. Okay? Jadi tak ada kami kata okey ikut tim tu tahu tak. Kita terus je lah. Kita ambil sikit. Okey. Mengenai batu mula ni maksudnya adalah permulaan kepada pertolongan kecemasan ataupun bantuan yang kita beri kepada mangsa ataupun pesakit, terutamanya mangsa lah. Sebab kita perlu tahu, sebab risiko berada di mana-mana, terutamanya kalau buat aktiviti fizikal di luar dan yang berisiko lah. Okey. Jadi berlaku mungkin jatuh, mungkin dia berlaku kecederaan. So itu yang kita perlu tangani. Sebab apa? Kalau kita lambat untuk merawat ataupun menangani kes-kes kecemasan tersebut, keadaan itu akan jadi lebih teruk dan boleh mengancam nyawa lah. Okey. Saya hari ini saya akan cakap mengenai satu yang basic betul adalah CPR. Satu lagi is mengenai kepatahan mungkin, sebab kita risiko untuk fizikal yang melibatkan kepatahan agak tinggi, luka sedikit sebanyak dan mungkin kecederaan sikit-sikit lah. Saya ambil 10-15 minit, takut anda boring nanti. Kalau ikutkan nak buat practical tapi saya tak sempat lah. Okey, sebab nak climb lah. Okey. Saya cerita mengenai asas dalam pengendalian kes kecemasan dahulu. Untuk awak semua ambil yang asas sajalah. Kita gunakan prinsip di doktor, ingat medical, ingat kecemasan, kita akan ingat doktor. Kan? Dalam kes ni kita ingat banyak doktor. Doctors, DRS. Lepas tu kita ingat ABC. Itu sahaja. Kita ikut dia punya sequence ataupun urutan. Okey. D, danger. Kita tengok bahaya dahulu. Sebab apa? Kita orang punya pakar kecemasan di sana beritahu, dead heroes cannot save life. Kalau dia dah kong, siapa lagi nak selamatkan orang yang dalam kesusahan? Dan menjadi masalah pula kalau orang lain datang nak selamatkan dia pula, menambah lagi masalah. Jadi first kali tengok bahaya dahulu. Bahaya maksud jadi satu adalah kepada diri anda sendiri. Jangan nak jadi hero terlalu sangat. Kalau tak nanti awak menyusahkan orang lain. Jadi kalau nak tolong mangsa, pastikan clear dulu. Contoh kalau dia jatuh, mana tahu tiba-tiba dia jatuh sebab contoh, tak minta lah, ini okey semua insya-Allah. Kalau jatuh sebab ada batu yang terjatuh, okey, lepas tu yang nak datang tolong kena tengok dulu. Kalau betul-betul batu dah tak ada lagi nak jatuh, okey, boleh tolong dia. Kalau ada, elakkan dulu. Bukan nak pergikan diri sendiri, tak. Tapi kena. Ingat tak macam saya kata tadi? Kalau kita dapat selamat dia, kita tengok dulu. Itulah kata kita kena pastikan diri dulu. Kalau tak nanti macam
cerita yang selalu berlaku kadang dia datang tiba-tiba dia punya selamat orang lain berantai. Berlaku. Kes berantai. Kadang dia minta maaf. Penyelamat tu sendiri yang memang dia bombak apa tu yang kita terdengar pula kan, kadang dia orang pun kenal. Dia orang dah train lah tapi still berlaku. Kita orang awam apatah lagi. So danger kepada diri sendiri pertama sekali. Kemudian danger kepada dia. Apa danger kepada dia? Contoh kalau masih dia contoh di tengah air ke apakah, kita mungkin boleh cuba alihkan dia dahulu lah. Takut dia lemas ke, kalau lah contoh jatuh bawah sana, takut dia lemas, tarik keluar. Ataupun kalau kita sendiri, kalau rasa clear dia, kita tarik keluar. Danger, okay. R, response. Kita tengok respon dia. Kalau saya tanya dia, puan okey ke tak? Okey. Kalau dia kata okey, okey lah. Maksudnya dia sedar lah. Tak. Kalau itu saya lah, kalau dia okey, kita akan tanya lagi, ada sakit lagi ke tak? Kalau dia tak menyahut, tu senyap macam tu, tu kita kena risau sikit lah. Mungkin dia, maksudnya kalau dia dah boleh menjawab tu, okey lah maksudnya secara general dia. Di situ kita ada satu lagi, tapi itu tak perlu saya just bagi tu AVTU lah, kita bagi tu alert, verbal, pain and unresponsive. Tu yang untuk bahagian kesedaran dia lah. Tapi itu tak apa, kita cuma cerita pasal dangerous DRS ABC je lah. Respond. Kalau ada, okay fine. Tapi kalau tak, kita pergi ke satu lagi. S, apa? Shout. Untuk kita orang awam ataupun luar, penting. Sebab kalau kita beri bantuan kepada dia, kita nak bagi bantuan keselamatan, ada yakin tak benda itu akan menjadi ataupun tidak? Jadi sekurang-kurangnya dalam pada awak bagi intervensi ataupun bagi perawatan kepada dia, bantuan yang sebenarnya pun on the way sampai. Bagi masa awak sebenarnya you are buying sometimes untuk bantu dia. Okey. Jadi S, shout. Shout tu maksudnya selain okey awak bagi tolong panggil 999 sebab ada orang juga tak tahu 999 tu. Sekarang ni 999 dia coordinate semua 4 agensi di bawah. Yang kita orang tahu dekat AGH sana dia ada coordinate polis. Dia coordinate polis, bomba, kesihatan, emergency department dan juga satu lagi dia PAM lah. Dia 4 tu dia coordinate sekarang untuk 999. So dia akan sambungkan. So activate maksudnya activate EMRS lah. Emergency medical response yang management call response system tu lah maksudnya. So dia orang akan datang. Dalam perjalanan tu awak akan manage dia dahulu. S, shout. A, airway. Okey. Dan memandangkan ni abang ni, seorang satu-satu je lelaki yang boleh saya sentuh ni. Boleh sekejap. Kalau tapi tempat dia tak besar sampai saya bagi dia di jalan duduk maksudnya lah. Anggap dia baring lah. Saya ambil 5 minit ke 10 minit saja lagi. Sekejap je. Betul. Ni saya bagi tahu betul lah. Apa yang bagus ambil, yang betul ambil. Kalau tak betul ke apa, tolong letak tepi. Satu lagi saya bukan mengajar, saya share je. Sebab kadang kita yang bercakap ni, kadang kita ni yang diselamatkan. Macam saya semalam, minggu lepas saya bagi tahu je pasal management ni. Tengok tangan saya sendiri luka. Kena buluh. Peserta tolong saya bantu lepas tu. Sampai sekarang nasib baik dah nak baik sikit dah. Okey. Jadi ada berguna juga lah lepas tu. Tak tahu tiba-tiba dia sendiri. Contoh saya bilik tiba-tiba kena apa-apa. Jadi mungkin orang boleh tolong. A, airway tadi ya. Airway maksudnya di dalam ni kalau ikutkan kita punya saluran pernafasan ni daripada hidung, mulut ni dia sambung ke satu ni tekak dalam ni. Ada satu pernafasan salur dia akan jadi dua paru-paru di sini dan jantung ke sebelah kiri bawah ni sikit lah. Okey, itu adalah organ ataupun organ vital penting dalam badan kita. Sorry to say lah, putus tangan, putus kaki masih boleh hidup, betul tak? Tapi kalau dah jantung kena cucuk pisau sikit pun boleh mati. Okey, kepala pun sama. Kalau kena pap teruk boleh mati. Jadi airway maksudnya saluran pernafasan pastikan terbuka. Sebab dalam keadaan dia tunduk, dalam keadaan baring kita memang tertunduk sedikit. Bila tunduk sedikit dia akan mengepit, saluran pernafasan lurus dia akan terkepit. So kita buka sedikit. Kalau ikutkan dia ada dua teknik, head tilt chin lift ataupun dan juga jaw thrust. Kalau kes trauma ataupun kes-kes kecederaan, kita akan buat jaw thrust. Kalau head tilt chin lift, head tilt kita tolak dia punya dahi ke atas dan head tilt chin lift. Chin dia punya ni lagu kita ke ataskan sikit. Anggap dia baring lah sebenarnya, naik kotor, tak nak juga naik kotor. Okey. Jadi kalau ikutkan cuba baring, kalau baring, betul dia memang macam ni. Kan jadi dia punya terkepit, tersepit. Satu lagi apa? Risiko dia. Dalam keadaan tak sedar diri. Kita cakap pasal tak sedar diri salah.
adalah lidah dia. Lidah dia akan automatically dah tersedar lemah, dia akan tertutup ke saluran pernafasan. So kita gunakan teknik ni, head chin lift, untuk satu buka, satu lagi lidah tu kita akan automatically akan boleh push. Kalau untuk kes trauma, sebab kita takut dia ada cervical di bawah, di tulang belakang kita dia ada cervical, thoracic, alam lumbar apa semualah. Untuk tulang belakang spine, dia ada satu tulang belakang, yang itu bahaya jugalah. Kita takut dia ada crack, patah, dia makin teruk. So kita gunakan teknik jaw thrust. Jaw thrust kita just tarik, kalau ikutkan ni, kita tarik ke atas dia, tolak dia punya ke depan sikit ya, supaya dia mengurangkan pergerakan pada dia punya cervical. Dia tarik apa, dia rahang ke? Tarik rahang ke? Tahang. Naik atas dia. Sebab kalau head chin lift tadi, kalau tengok, kita akan melibatkan pergerakan cervical ni sekali. Takut kalau ada crack, patah di sini, minta maaf, tak salah, dia daripada tak mati jadi mati. Disebabkan oleh kita. Tapi kalau jaw thrust, dia just melibatkan sini sahaja. Dia tarik ke atas. Dalam ni dia memang sedar, dia memang awan dah. Kalau dia tak sedar, dia memang kita boleh tolak ke atas sikit dah. Dia lemah dah. Okey. Airway. Lepas tu B breathing. Dalam keadaan dia baring, kalau ikutkan mannequin, kita pakai panggil tu mannequin sepatong tu lah untuk kita orang belajar CPR semua kan. Kita look, hear and listen. Kita tengok sambil kita dekatkan macam ni. Contoh kalau dia baring, saya akan dekatkan saya punya pipi, telinga ke muka dia. Sebab apa? Pipi adalah kawasan yang sensitif. Dia akan dapat rasa dia punya, kalau bernafas, kita akan dapat rasa pernafasan orang kan. Satu, kita lihat dia punya chest rise ataupun kenaikan dada dia. Kalau dia bernafas, dia memang akan naik sikit. Walaupun dia slow, memang ada naik sikit. Dan satu lagi, head, hear, listen. Listen, dengar lah. Ada bunyi tak? Okay. Kalau ada, okey. Airway tadi. Kalau ada, maksudnya okey. Kalau okey, kalau dia dah baring, kita anggap dia baring, terpengsan tadi, jatuh kan. Kita anggap kalau dia dah terbaring, macam mana kita buat dia? Kalau ikutkan, kita sengetkan dia. Sengetkan dia. Sebab apa kita sengetkan dia? Mengiring. Sebab apa? Kalau kita biarkan macam tu saja, satu, dalam keadaan tak sedar, dah boleh jadi secretion ataupun dia punya lendir dalam ni akan keluar untuk dan menutup, menyumbat saluran pernafasan tu balik. Jadi bila kita mengiringkan dia, baring mengiring sekali, habis badan. Kalau kau ada teknik dah lah, tapi itulah kalau saya tunjuk kat sini habis dia dengan lumpur-lumpur ni. Boleh ke bawah. Betul-betul saya buat tadi. Jadi kalau kita mengiringkan dia, menyengetkan dia baring situ, sebab kita nak dia punya secretion tu keluar daripada tepi ni, lidah dia pun ke bawah tu. Okey. Jadi dia punya tu dah cukup mengiring. Dan kalau boleh dalam keadaan pemulihan tu kita cover up dia guna selimut ataupun apa-apa yang boleh menutup. Sebab satu intervention dalam ni, kalau dia dibiarkan hypothermia ataupun benda yang dia suhu badan dia turun tu akan boleh membuatkan dia collapse balik ataupun tak sedarkan diri sekali lagi. Jadi kalau ikut kan tertutup supaya dia punya suhu badan tetap stay kat situ. Okey. Mengiring itu untuk yang ada pernafasan. Kalau tak, A, airway, B, breathing kita dengar. Kita tengok tak, C, circulation. Dan artinya, tapi dia macam ni. Kalau sebelum ni punya protokol, kita sekarang ni guna NCOT lah kalau silap nama dia. NCOT ada punya standard untuk CPR ataupun basic life support punya syllabus lah. Yang terbaru. Kalau dulu kita pernah guna AHA ataupun American Heart Association. Tapi kalau kita guna syllabus, dia orang kita bayar. Yang kita orang tahu lah. So sekarang ni kita guna NCOT punya. So untuk dia orang ni kata, once dia tak ada pernafasan, CPR terus. Kalau dulu kita kena cek lagi tadi. Cek dulu. Okey, tak ada nadi, dah kita buat CPR. Tak, sekarang tak. Tengok saja tak ada pernafasan, terus buat CPR. Sebab automatically secara logik kalau tak ada pernafasan, dia memang risiko untuk dia, selalunya pernafasan datang sekali dengan nadi lah. Jarang dekat kalau ikutkanlah secara logik. Kalau tak pun dia tak bernafas, maksudnya tadi dia memang akan mungkin lemah. So dia perlukan bantuan juga. So CPR. CPR adalah cardio pulmonary resuscitation. Saya sebut BI pun tak berapa tu kan. Resuscitation. So maksud tadi senang. Benda tu adalah benda yang kita bagi tekanan kepada jantung tu untuk dia mengepam. Sebab dalam keadaan lemah ataupun tak sedarkan diri, maksudnya jantung tu dia tak mengepam. Ingat jantung, fungsi jantung apa? Mengepam paru-paru adalah untuk mengumpul oksigen daripada luar udara. Jantung adalah untuk mengepam darah yang beroksigen ke otak utamanya. Dan ingat, saya lupa bagi tahu satu lagi. Critical
4 minit pertama dia tak sedarkan diri tu. Itu paling kritikal. So apa? Selepas 4 minit tu, kalau tak kita buat apa-apa, dia akan mengalami mungkin mati. Kalau dia hidup pun dia mungkin akan mati otak adalah. Sel otak dia dah mula mati. So tak dapat oksigen tak sampai ke otak. Kalau dia hidup pun sorry to say lah, tak guna-guna lah. Jadi 4 minit pertama tu sangat kritikal. Saya cakap ni bukan apa. Jangan fikir ni untuk rock climbing saja. Nanti balik rumah tiba-tiba pernah berlaku. Sekali dulu yang di Semenanjung pernah, dia baru balik dari BLS belajar CPR, sekali rumah jumpa bapak dia tak terbaring. Dia terus buat. Nasib baik bapak dia dapat diselamatkan bawa. Disebabkan oleh bantuan pemuda adalah. Lah. So lepas tu untuk buat bagi tekanan kepada dada dia, tangan kita gunakan tangan lah. Jangan guna kaki. Kaki tu Mr. Bean. Gunakan tangan. Tangan kita gunakan tangan tekanan. Tujuan kita bagi tekanan kepada jantung tu lah. Yang mana tangan luruskan tangan ni. Semua mungkin boleh angkat sekejap. Okey, kita angkat ni. Kita masukkan di antara ni. Kita nak bagi tekanan di tapak tangan ni, terutamanya di sini. Dan luruskan. Kalau bengkok tak guna. Kita nak lurus. Dan yang bagi tekanan nanti adalah body weight kita. Kalau guna tangan, letih satu tekanan dia tak cukup kuat. Body weight dia akan menekan. Zaman. Saya lepas tu saya suka pinjam orang lelaki ni. Jadi kita tekan tu, tekan. Depth dia, kedalaman dia cukup dalam, is paling-paling pun 1/3 daripada dada dia. Kalau tekan cuma permukaan saja baik, tak payahlah. Itu macam orang massage tu. Okay. Kalau terlalu dalam, tapi satu awal saya bagi tahu is komplikasi untuk CPR memanglah. Satu is rib fracture lah, terutamanya untuk orang tua. Tapi bila ditanya balik, kalau dia patah, rusuk macam mana? Soalan dia satu je. Kita pentingkan nyawa dia ke kita pentingkan tulang dia? Kalau dia tak diselamatkan, mati. Tak ada guna dia akan. So kita buat. So kita bagi kedalaman sebanyak 1/3 dan dibagi tekanan sebanyak 30 kali. 1, 2, 3. Tekan ke dalam tu. Sampai 30. Dekat ni ya. Dan satu lagi saya lupa kita is mana tempat dia punya tekanan. Kalau ikutkan di tengah ni, tulang tengah ni, di bahagian bawah lah. Dekat bawah. Di bahagian bawah sebelum jangan ke perut lah. Perut nanti keluar ada makanan dia semua. Asalkan dia masih di atas rusuk di tengah ni lah. Di tengah-tengah. Yes, di lower kita pakai mid sternum dia mid sternal tengah lah, lower lah. Di tengah ni kita bagi tekanan kat situ, tangan semua menggunakan berat badan sebanyak 30 kali. 30 kali, lepas 30 kali kita bagi pernafasan mulut ke mulut. Tadi bagi pernafasan tu pun ada teknik juga. Tadi kan, dan itulah guna kita buat head chin lift sebab kita tak buka saluran pernafasan dia. So lepas tu cara dia kita bagi hembusan ke dalam mulut dia. Okey. Dan sebelum kita bagi pernafasan tu, kita kena kalau ikutkanlah posisi ni, saya kena picit hidung dia tutup. So kalau bagi ke dalam ni dia akan keluar pula ke atas, tak masuk ke dalam. Picit hidung dia. Lepas tu bagi hembusan ke dalam. Kalau ditanya ada orang kata kan kita bernafas keluar karbon dioksida. Yes. Tapi di udara di luar ni oksigen 21%. Actually kalau di exhale punya air yang kita breathe out masih ada 16% oksigen. So masih ada untuk bantuan kepada dia lah. So kita picit hidung dia, kita bagi pernafasan mulut ni pastikan menutup mulut dia habislah, masuk ke dalam habis. Kalau untuk baby tak perlu tutup sangat lagi dah hidung dah sebab mulut kita dah terus masuk ke mulut dan hidung baby tu sekali. Kalau untuk baby tapi tu saya tak cerita. Infant punya CPR. Yang ni untuk adult, so kita buat. Bagi 2 pernafasan. Lepas 2 pernafasan kita bagi lagi tekanan 30. Sampai sampai betul lah ataupun 5 cycle, lepas tu kita review balik. Kalau okey, tiba-tiba dia tersedar nafas ataupun terbatuk ataupun bernafas, kita sengitkan dia. Okey? Sengitkan saja. Tapi kalau dia tak juga buat sampai bantuan. Itulah gunanya kita tadi shout ataupun respon sebab dapatkan bantuan. At least kurang-kurangnya dalam awak buat tu, contoh awak buat 15 minit. Kurang-kurangnya bantuan dah on the way dan dah hampir nak sampai, so awak dah letih. Kawan awak pun dah letih. Jadi kurang-kurangnya ada orang yang dah yang sepatutnya datang untuk membantu dah lah. Okey? Itu satu lagi okey. Mengenai itu CPR sedikit sebanyak. Satu lagi kalau mengenai luka kalau tu pastikan dia kalau cuci dan
Kalau dia luka agak besar ke apa, kita mungkin kita paling penting is kalau dia luka berdarah yang tak berhenti-henti, contoh sini, satu pantang dia, jangan ikat. Selalu orang ingat ni, satu mitos kadang ikat. Boleh, tapi kalau awak seorang train punya staff, kalau doktor itu pun dia orang ada guna lagi BP set semua untuk tengok. Kalau tak nanti kalau ikat terlalu ketat sampai darah tu tak turun, salah hujung ni mati sel. Daripada dia luka aja jadi potong tangan. Tapi kalau ni itu pun itu kalau ular, kalau yang pakar tu kita tanya itu, kalau manage di luar macam mana, dia kata just awak pack juga, dia kata just pack saja. Dia kata memang tak digalakkan untuk ikat tu, dia kata. Memang tak digalakkan. Sebab kalau taklah ramai orang kata nanti dia punya bisa masuk ke badan boleh mati juga. Itu yang kita mampu buat setakat tu saja lebih lah. Ligate dia kata tak, bukan teknik yang betul, dia kata pada kita orang asal ular tu. Sebab itu normal lah, climb tu memang selalu jumpa kan. Memanglah itu salah satu risiko dia lah. Dan satu lagi kalau kena dengan ular yang tertentu, dia ada antivenom dia tertentu. Dia tak satu antivenom untuk semua ular, tak. Sebab tu kadang kalau kita kena patok ular ke apa, dia katanya macam mana bentuk ular, apa color bentuk dia, satu lagi sampai kita dia kata kalau bagus lagi bawa ular tu sekali pergi ke emergency. Dia nak tengok sebab kalau kita duduk siap ada kitab ular, buku ular tu, tengok dalam tu ada buku bergambar ular semua. Lain ni antivenom dia. Satu lagi kalau tak pun ambil gambar ataupun bawa dia punya bangkai je lah. Okay, luka satu is kalau yang besar, paling penting kita hentikan pendarahan dahulu dengan cara kompres ataupun pressure dressing lah kita panggil, just tekan je. So dalam darah ni dia ada satu ejen yang untuk pembekuan darah lah, yang mana dia akan berhenti nanti. Pastikan tekan saja dan balut. Jangan diikat. Jangan ikat tu paling penting, jangan ikat. Balut saja dan tu. Satu, kalau yang putus, contoh berlaku keputusan anggota badan. Kalau putus, anggota yang terputus tu, yang hujung ni kita balut lah, compress dressing tadi. Yang putus tu, kalau seeloknya kalau ada ais lah, ataupun ada yang sejuk, ais sejuk apa, kita letak dalam satu bekas ais, dalam satu plastik ataupun kontainer. Lepas tu ada satu lagi bekas, kita letak ais, kita letak dalam tu. Jangan direct kena anggota putus tu, jangan kena direct ke ais. So, kalau tak dia akan mati sel tu, dah tak guna. Selalu orang dia buat mistake, dia letak direct saja anggota yang terputus tu ke ais, tak guna. Kalau doktor tengok pun dia tidak boleh masuk dalam air, nak masuk dalam bekas, dia kan masuk dalam bekas lain. Bekas ais letak dalam satu bekas dulu, contoh plastik apa. Lepas tu ada satu bekas lagi ais, kita letak dalam. Jangan kena direct ke ais tu je lah. Okey. Dan satu lagi is luka yang tertusuk ataupun kalau contoh kalau kita ni kita cerita pasal kayu lah. Tup dia jatuh. Ada pisau ke parang ke contoh ataupun kayu. Jangan sekali-kali cuba untuk cabut ataupun alihkan. Paling-paling pun awak mungkin boleh buat potong je lah untuk pendek, senang bawa. Takkan bawa satu-satu kayu tu keluar, bawa dia pergi hospital. Jangan cabut. Sebab apa? Kalau awak cabut makin menerukkan keadaan ataupun cabut daripada tak berdarah sebab terhenti kat situ, bawa cabut dah berdarah. Satu hal lagi. Bawa lah dengan benda tu sekali ke tu, dan dengan cara kita panggil sebagai kadang ring bandage lah. Yang mana awak bandage di tepi tu, lepas tu awak slow tape apa ya. Okey. Itu satu luka. Dan sikit lagi pasal patah. Kalau awak suspek patah dia kita dapat tengok dari segi kembang. Dia memang obvious patah lah. Tangan dah bengkok ke atas ke apa, bengkok sikit ke. Ataupun satu is berkembang. Kadang kembang ni dia tampak macam kembang biasa tapi kadang ada patah. Satu lagi sakit, dia tak dapat gerak dah, patah. Dan manage dia, kita bagi larang gerak ataupun imobilisasi lah kita panggil tu. Cari sesuatu yang boleh mengimobilize ataupun melarang gerak anggota yang contoh patah tu sama ada tangan ni atau kaki. Di mana sampai patah tu kita pasang kayu. Contoh lah kayu, kalau ada newspaper kita balik terbal, asal dia tak bergerak, itu saja. Paling penting asal tak bergerak. Kalau salah kita boleh jadikan dia kita panggil tu sebagai splint lah, splint. Dia boleh jadi body splint kadang. Contoh kalau patah kaki, kalau dah tak ada benda lain, ni jadilah gerak dia boleh juga. Kita balut boleh bawa sekali. Contoh. Kalau ni sama juga jari patah, kita balut sekali lah. Kalau ada bagus lagi support kayu satu. Kayu tu untuk support pen tak bergerak. Satu sebab apa? Dia satu makin teruk, satu makin sakit kalau dia boleh bergerak. Tulang sudah patah. Okey, dan contoh patah sini. Takkanlah kita nak pasang kayu sangat ini je. Pasang banyak sikit.
Sebab dia prinsip dia sendi ke sendi lah. Sendi ke sendi supaya dia tak bergerak terus daripada sendi terus sekali. Okey. Jadi lepas kita pasang contoh kayu ke apa ke untuk melarang gerak, kita bandut lah dan kita bawa. Okey. Banyak lagi lah nanti saya cerita setakat itu sahajalah. Kalau saya tengok jam pun dah nak kelas share saja. Sebab mana tahu benda tu akan menyelamatkan kalau tak kawan-kawan awak sendiri, family awak di rumah semua ataupun di luar awak buat outdoor. Sebab kita tahu memang ni ada orang-orang outdoor sendiri. Satu lagi mungkin tak tahu tiba-tiba saya kita tak tahu, tak minta. Jadi apa yang bagus ambil, tak bagus minta maaf jangan ambil. Dan kata orang tadi boleh tanya dengan orang yang lebih pakar lagi. Saya cuma share apa yang saya rasa saya dapat share lah. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di masa lain. Okey. Kita bagi ni. Okey, so pendek cerita ya. Mari semua dah polah kan? Dah climb lah. Okey, so lepas tu kita utamakan kaum hawa dulu. Untuk kita orang setting, kita orang pun harness. Okey, pasal helmet dan segala apa nama kita panggil lead climb lah. Ada siapa-siapa pernah lead climb? Belum pernah. Okey, sebelum kita nak mula climb, suka kami ingatkan pastikan dekat badan kita orang lepas tu ada helmet. Cek dari bawah sampai ke atas. Maknanya ada harness, helmet dan juga karabina. Karabina sama ada kami orang yang akan pasang ataupun belayer yang akan pasang. Satu, yang kedua, siapa-siapa nak belajar jadi belayer sangat dialukan. Okey, pastikan ada pro and con. Contoh mun saya ringan, mesti orang berat ada bah. Sikan. Faham tak? Faham kau je. Orang ah. So, sakit tu dia ada. Menangkan Ada tadi aku yang tergantung kat bawah. Merasa benda ya pahit manis kita pun rasa. Sikit juga. Dan nama kita main rock climbing tu luka-luka sikit ya biasa. Luka-luka ya biasa. Sebab kita tanggal lah apa yang kita buat lah. Apa turun tahun situ dah. Okey. So tanpa mengingahkan masa, kalau semua dah setting, so boleh ambil lah. Boleh ambil. Yang lain tunggu. Ada yang mau jadi belayer? Kita buka 2 booth. Ada yang mau jadi belayer? Belayer tu macam mana? Jaga bawah ke? Belajar lah. Jaga bawah ke? Itu namanya. Okey, jom. Guys, jom. Ambil harness kita orang. Tolong cek, ambil partner body. Seorang cek harness seorang, cek harness seorang cek helmet seorang cek seorang lagi. Cari partner. Okey? Jom, silakan.
Segi sebelah kiri. Kita dah kijang aja. Grip atasnya dulu. Cari tempat grip depan kita. Cari tempat grip saja. Okey, cari tempat grip ini aja. Cari. Abang-abang kan? Sini yang tak ada tempat grip. Ada. Depan sikit. Ke depan sikit kita. Kaki kita ada stand dah. Ke depan lagi. Keluar dari buah ya. Okey, good. Memang lagi. Memang lagi. Lagi. Ataupun memang lagi. Grip dulu. Okay, good. Okay, nice. Ikut bolt depannya. Ada mesti depan atas ya, atas. Ikut aja, jangan pegang. Gini. Jangan ini. Ya, berusaha ke jamaah. Pelan-pelan. Kaki turun. Okey, turun. Pakai kaki, sepakkan ini dia. Jangan pegang pakai balat tu. Okey, turun. Turun. Oh. Turun. Down. Lagi. Belum set. Down. Last. Tak ada idea dah macam mana mau pergi. Next, alam mari. Mama. Dah ke? Guide. Karabina. Tu apa? Helmet. Okay, perlu ada di badan bilaya harness, perlu pakai harness, karabina, lepas tu figure of 8. Figure of 8. Ya, mostlynya ada 3 jenis bila di bahasa yang selalu common use, tidak common use. Satu is gree. Tahu gree? Dah explain mereka. Gree. Dah. Gree. Macam mana je? GRI. Untuk tu, ni ada auto pun braking. Auto braking system lah. Macam kereta kan ada ABS. Macam lah. Auto braking system maksudnya bila kita orang lepas dari belakang pun sekan apa? Rope-nya sekan pergi atas. Sebabnya dah nang ada auto lock. Lock lah maknanya. Macam tu. Okey. Bila kita orang lepas dari belakang, nya terus lock. Cepat. Nang si dapat. Okey. Nang lock lah. Cepat pergi atas. Tapi mun tu manual pun bila device hanya tu mun kita orang lepas paham lah apa jadi yang climber. Ya ke? Kita pakai yang sih. Kita pakai yang sih. Masa naik ya. Sudah. Tu. Mun kita orang dapat vertical boleh pakai tu. Oh. Tapi itu ada juga sidanya pakai untuk macam mountaineering pun
untuk rilis, nya akan rilis macam tu lah. Kita orang rilis. Tekan je ke belakang, nya ke rilis. Tapi bila kita orang bilih, tu contoh bilih lah, bilih ah. Bilih. Okey. Lepas di belakang. Okey, so nya climber tengah climb nak. Okey, nya akan tight. Nya saya akan naik. Tali saya akan terlepas. Tapi mun tu Bahayalah. mungkin kita orang lepas tali belakang. Faham nak apa jadi nak? Nya akan tali akan Rozul si boleh digagu. terus naik di atas. Ya tu untuk grey lah. Nya auto braking system nya ada. Okey. Untuk bila device sikit-sikit. Lepas akan. Pilih kalau. Okey, sikit-sikit kami pada ada 3 tu nak. Sikit P8, sikit is grey, auto braking system, sikit is ATC. ATC tu reversal lah. Reversal tu sama function dengan dia. Tapi mun kita lepas, nya ada braking juga. Tapi masih juga mau pegang lah. Sebabnya bukan manual, nya saya ada thread. Okey, macam tu contoh makin lah. Tali untuk bila device, kita masuk dalam tu, masuk dalam lubang. Okey, masuk dalam lubang. Okey. Tu kita masuk dalam 3S. Tu sama juga. Nya ada braking system. Nya slow, tapi nya masih bergerak. So kita masih mau tapi macam ini dah moonfall. Nya dalam sikit je lah nya apa nama brake untuk kita orang, tapi kita orang takut kita orang terlepas kali ke apa dari belakang untuk bilih. Nya akan sikit je. Nya akan lock. Tapi mun tali tu ke depan macam tu selari, nya akan senang. Nya akan untuk kita orang bilih lah, nya akan senang apa nama? Mun talinya sama-sama selari kita tu. Tapi mun tali tu kita angkat belakang, nya akan ada braking systemnya pun. Tali tu je si boleh nak ke mun makin tu kita orang perlu ketat. Si boleh nak kita orang main-main lah, si boleh longgar apa yang dah. Tu kita orang boleh longgar je. Just angkat ke belakang, bila ya fall nya akan break. Nya mesti ke belakang, nya akan break. Okey. Beza dengan tu manual tu apa jadinya? Sekiranya ke belakang ke depan kan nya tetap akan select. Untuk tu nya ada braking system bila kita angkat tali ke belakang. Nya cepat. Cuba tak tarik. Cuba tak tarik. Cepat nak? Cepat. Tapi mun kami angkat ke depan, cuba kita tarik. Tapi bila kami angkat ke depan, cuba kita tarik. Dapat. Ya bisa kita belakangnya segera nak je. Untuk tu kita orang senang lah. Si perlu pegang ketat. Untuk ya perlu. Kita orang mesti boleh main-main dengan tali belakang tu. Tu adalah very dangerous. Kita orang mesti. Tapi untuk beginner memang kita orang perlu pakai tu. Kita orang mesti learn how the tactical. Macam ni kita orang pakai berapa step, berapa tong macam ni tarik, pegang, pekat 5 step lah. Ya beginner perlu pakai tu lah. Untuk learning. Tapi mungkin kita orang dah pandai tactical, degree is the most easiest one lah. Sebenarnya ada auto braking system, kita orang lepas pun menyelesaikan ya. Boleh ha? Faham kah? Kita ada 3 ATC dengan grey. Sebenarnya nya banyak, meluas. Kita orang boleh explore. Yang kini tu kami boleh explain sikit tu je lah. Non fully manual, semi manual, auto. Macam mana? Faham ah? Faham. Dah boleh perkara yang penting untuk kita orang tahu adalah communication with your climber. Macam ni kita orang communicate with your climber. Macam depan tu. Okey, kita orang set lah. Bila kita orang sama-sama di climb, kita orang set macam mun kau nyebut A, kau tie. Mun kau nyebut B, kau select. Ya, untuk naik lah. Tapi untuk common pun tadi kita orang perlu pakai on bila pasal climber akan jawab bila on ataupun on bila
bila cakap belay on. Selalunya yang bawah ni lah cakap belay on belay. Okey. Untuk communication, supaya ready untuk climb. Boleh. Yang untuk belayer. Okay. Untuk belayer, kita orang first climber dalam 1 or 2 meter kah? 1 to 3 meter. Kita orang mesti dekat dengan wall. Jangan kita orang belakang nun bilanya tengah climb depan tu. Dahnya lepas daripada macam 3 meter ke atas, kita orang boleh undur sikit. Depend on ikut kita orang pun climber. Tapi pun masih dekat macam tu, the better is kita orang dekat. Boleh? Okay ya? Okay. Bila climber dah naik sikit, kita orang undur lah. Undur sikit-sikit. Jangan climber dekat, kita orang dah belakang nun. Jangan sekali ya. Ingat kan? Lepas tu kita orang bilih partner kita orang pun. So kita orang mesti fokus. Benar tu. Boleh? Okay ya? Okay. Untuk bilih, select dia. Ya. Tak nak. Okay. Untuk belayer, kita orang macam yang kami padah tadi, tali si boleh terlalu ketat, si boleh terlalu longgar. Untuk belayer, kita orang mesti langgar. Kalau tali ketat gila, kita orang select sikit lah, supaya climber selesa. Boleh. Jangan sampai climber sampai susah kita orang mau climb. Jangan kepada. Okay. Ya, belayer pun 4, kita orang mesti langgar tali. Okay. Untuk tactical, okay. Ada diajar mereka kah? Belum. Untuk belayer, tactical pun macam ni. Pegang tali rope semua. Okay. Untuk belayer, tangan dekat atas, tangan depan, dekat situ. Fokus dengan climber. Okay. Climber, tali tu longgar ke ketat? Longgar tak? Longgar. So, bila longgar, okay, teknik untuk pengawalan tali yang betul, kita orang tarik. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, pegang balik. Faham tak? Tarik, angkat. Climber pun alert lah. Kadang-kadang climber kiranya tu macam masih di bawah, resminya longgar. Dia tu dah di atas. Memang atas buat tetap. Punya masih loose. Kalau badah tight. Yang tight tadi tu akan naik ke atas 6. Itu lah. Masih longgar. Masih begitu. Yang macam tu masih loose. Okey. Ketika macam tadi saya cakap, tarik, naik, simpan ke belakang. Ingat nah, yang tu is fully manual. Macam kami pada saya, no stop. Mun kita orang lepas tu, dia akan terus. Nya setan stop. Okey, untuk yang equipment tadi, nya ada stopnya. Nya ada yang pun apa nama? Auto brake system apa yang nak nya ada. Untuk yang auto pun apa nama? Belay device tu dipanggil belay device. Okey. Untuk yang tu figure 8 is fully manual. Okey. Okey, bila kita tarik, tu naik, simpan ke belakang. Tangan tu yang pegang tu, mundah depan, tu orang pegang situ. Tahan dulu. Saya nampak. Tahan dulu. Contoh tarik. Naik tangan situ, tarik, tu, tarik. Tu. Tahan. Dari ke atas, simpan ke belakang. Tangan tu. Letak. Okey. Bawa bantah balik. Bawa tu dapat begitu. Jangan tu orang tarik. Lepas. Bila kejap lepas. Tu masih di atas. Jangan sekali. Ya sistemnya. Okey. Tarik. Simpan ke belakang. Pegang. Simpan tangan dekat. Baru pergi atas. Teknik. Ini ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ya, teknik yang betul. Okey, untuk tali. Okey, dalam keadaan climber naik, kita ampun tali. Jangan terlampau ketat macam tu. No. This is wrong. Okey, jangan terlampau ketat sampai kita ampun dah delay si selesa. Mau kita orang dah asal bergantung macam tu, maksudnya tali terlalu ketat.
Okey, untuk bilayer tangga climber. Okey, tarik dengan tali dapat tolak. Maksudnya tali ada longgar. So easy for climber to climb. Nyasik menjerut nyampun pergerakan. Kita mau ulur kaki pun susah. Sebab nyampun harness tu dah dengan tali tu. Kita mau ulur pun susah. So the better is ni ada slack sikit. Kita orang nyaman nak ulur kaki ke nak akan senang. Yang untuk bila fokus dengan climber. Bila tangga climber, kaki pun siapa angkat, maksudnya tali tu is ketat gila-gila. Kali si boleh ketat. Okay. Bila si boleh support climber. Untuk climb bila si boleh support climber. Si boleh main target. Apa guna kita orang? Bagus main target tak? Benar sih. Ya kita orang perlu tahu ah. Ya untuk bila pun 4. Faham sih? Ada soalan? Sudah. Okey, tarikkan macam ni. Tarik 1 2 3. Tok pindah tok 4 kah 5. Baunya cun. Sama juga bila climber kita orang down. Tangan tok yang mesti rebah. Nya terbalik. 1 tahan. Kayak ke depan, ke belakang dia. Tok ke belakang. Tadi kita engkau ke depan dah. Tok dah ke belakang. Ulur sikit. Tapi mun dah selesai, kita orang perlu macam ni aja. Release sikit dah. Okey, angkat depan, release sikit dah. Okey, boleh. Ya untuk bila kita orang pun climber descent, nya turun. Okey? Boleh sih? Boleh ah. Lepas tu kita orang mula dimpun. Kami orang ada di situ lah. Kita orang jangan bingung. Boleh nanya macam ni. Salah sih, betul sih. Bila device. Ingat untuk equipment macam biasa, bilayer mesti cek kita orang pun climber. Boleh? Mun kita orang pun bila device macam tu, maksudnya tu adalah kesalahan tu. Nya si boleh macam tu, nya mesti tu. Tas. Bila kita orang mau nangga tali kita orang longgar gila-gila. Bila device lebah. Lebah daripada itu, nya mesti atas. Kita orang lepas punya masih atas. Okey? Kau climb tak? Climb bisa? Habis. Habis lah. Okey, communication on delay. Member. Delay on. Bila dah jawab, okey boleh climb. Kan diri macam tu. Bila diri macam tu maksudnya nyapol. Okey, sebabnya berat dari aku, so aku pasal dulu sikit. Macam ni. Okey, bila down. Okey, down untuk diri. Okey, macam biasa. Ulur sikit. Ulur sampainya turun. Ulur. Okey, dalam posisi tu, bila nya dah mau dekat sampai, kita orang agak depan sikit. Betul pakai kaki je. Terus. Kita orang pegang climber, tahan. Okey, saknya si quick win. Okey, bila dah sampai depan, okey kita orang select. Nyampun communication is safe. Safe. Bila safe, okey kita orang boleh release tali. Untuknya buka. Ya full untuk keseluruhannya climber, bilayer. Boleh mesti ada communication. Berat cabai 100 kilo. Berat 80. 20 kilo. Saya dengan bilik gantung aja. Gini kita akan tergantung. Okay, next bilayer. One, two, three, push. Okay, 1, 2, 3. Tahan. Padahal ready. 1, 2, 3. Hold.